Welcome to Malaysian International Cocoa Fair 2025. Mari ramai-ramai datang ke Malaysian International Cocoa Fair 2025 yang akan berlangsung daripada 24 hingga 27 Mei, Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu. Ya, ayo. Acara ini menghimpunkan peladang usahawan dan pakar-pakar industri koko dari seluruh negara. Memang satu peluang yang sangat baik untuk mengenali produk tempatan, teknologi baru dan rangkaian dengan komuniti dalam industri koko. Untuk makluman lanjut, ikuti Malaysian International Cocoa Fair 2025 di Facebook dan Instagram hari ini. Malaysian International Cocoa Fair 2025, where passion, innovation and opportunity meets. Pangkis! Hoi! What up people, saya Ricardo Dan saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast dan number one podcast in Sabah. Super legit. Bertemu kita lagi di minggu yang seterusnya. Tapi baju kami sama. Kan lupa tukar lah. Ya, kira lupa tukar lah. Anyway, kita masih lagi bersama dengan Puan Theodora Andreas. Dia adalah pengurusi untuk bahagian exhibition di Malaysian International Cocoa Fair 2025 yang akan berlangsung pada 24 hingga 27 hari bulan Mei ini. Tak lama lagi, less than 3 weeks. Less than 2 weeks by the way. Less than that. Ya, yang mana kami dua pun akan ada di sana. Kami akan buat live, kami akan buat review and everything. Yang ada di sana adalah diorang buka lagi satu hall. Total of almost 150 punya booth yang diorang akan cuba capailah. Ya, dan kamu tidak akan boring di sana. Seriously, you will listen. If you following us last week punya episode, kita ada bercerita pasal Undung Ngadau, which is the finalist of Undung Ngadau, akan berada di sana juga. Nah. Jadi untuk bercerita pasal diorang ni dan juga apa yang akan berlaku, program-program yang mungkin bersama dengan consumer ataupun yang pengunjung yang datang, kita masih lagi bersama dengan Puan Theodora Andreas. Welcome back to the studio. Ya, welcome back. Saya juga baju yang sama. Pandai vibe. Okay Puan, tadi last week kita cerita pasal Undang Ngadau. Ceritakan sikit macam mana diorang ni macam mana diorang punya penglibatan ni. Okay, so far ini adalah kali pertama lah. Kali pertama yang kita bawakan khas penampilan untuk Ngadau. Ini kan bulan 5. Yes. Betul. Ngam-ngam juga orang bilang keamatan. Tak ada keamatan. Betul. Pandai kamu set up Ya, pandai set up. Ya. Jadi sekarang ni di masaknya kita, orang kata dia bulan 5, jadi kita bawakan this kind of influencer lah orang kata ni kan. So basically apa yang tercetus masak tu cetus pula kan. Ya, betul. Siapa yang cadang di masa meeting? Mesti siapa ni? Siapa yang cetus? Puan sendiri. Oh, wow. Dalam ini adalah kita punya kita punya discussion. So one of discussion kita punya collaboration adalah ATI, ASEAN Tourism Institute. Ya. Basically ATI ni kalau you ingat dari punya zaman-zaman dia penglibatan dalam Undung Ngadau, dia adalah salah satu sponsorship. So bila saya lihat ATI ni adalah satu orang kata satu peluang untuk kita nak collaboration untuk martabatkan, orang kata memperlihatkan, menampilkan lagi kepelbagaian coklat, tapi bukan saja untuk makanan just kita nak taste whatever, tapi kita mungkin untuk pertandingan-pertandingan. Seiring dengan dia punya kursus yang ditawarkan di ATI, culinary dia ada. So kita ada chef-chef yang berkemahiran tinggi dalam culinary coklat. Jadi why can't we just collaborate dengan team ATI. So why I kata jom kita collaborate for this time. I want 3 kategori. I kata satu kategori I want actually handmade chocolate. Handmade chocolate tu kita kategorikan kepada 2 lah. Satu professional, which is pertandingan tu lebih kepada hotelier lah. Ini yang memang betul-betul pandai lah kan. Betul-betul pandai, expert lah. Kategori dia expert. Hadiah pun memang expert lah. Lumayan juga. Value
Value tunggu nanti. Okay. Mau Tunggu juga nanti, tahu. mau juga tahu. So yang kedua adalah kita punya Intermediate. no intermediate, Okay. it's student. Students. Student. Tapi student dia lebih kepada yang culinary lah. Alright. Orang kata dia ada basic Okay. lah. And I then see. third one tu actually yang you kata tadi, Unduk Okay. Ngadau, amatur. Okay. So amatur. amatur. So this finalist Unduk Ngadau 2025 Okay. ni, Okay. dia orang akan bertanding. Dia Oh. akan bertanding masa tu buat coklat. Oh. So Best ni. Sini lah untuk ngadau semua dah boleh menipu pandai masak kan lah. bukan lagi Sumandak Sabah bukan pandai masak nasi, Sumandak Sabah pandai buat coklat. betul puan, betul. Macam tu lah. Wow. Jadi kita nak highlightkan dia ni sebagai kita punya penarik lah. Sebab this kategori Unduk Ngadau ni adalah somebody yang orang kata memperlihatkan satu penampilan kecantikan. So kalau kita dengan Koko ni kita nak kaitkan dia, dia ada baik untuk kecantikan Betul. juga lah. Yes, So yes. Awet basically muda. awet muda betul. Kita makan is high of antioxidant. Macam Puan makan coklat? yes. Yes, semua orang makan coklat man. Itulah macam kita kata antioksidan. So yang lain-lain tu macam grape seed, kita tahu dia ada high antioksidan. Pine bark pun ada ni kan. Tapi koko lagi tinggi. Wow. Koko lagi tinggi. Dan kata sourcing dia tu untuk antioksidan. That's why kita kaitkan dia untuk keremajaan, Okay. kecantikan kulit. Ini yang dia bawa lah. Tapi bukan setakat itu. Kita nak highlightkan dia bagi dia penampilan yang istimewa bulan 5. Buat coklat, bertanding coklat, dibagikan kepada satu grup 2 orang. Betul. Saya risau dorang main-main tabur-tabur. Tidak macam tu. Puan macam mana? So, saya visualizing sebenarnya. Okay, saya pun Okay. I was You got the same question, right? Yes. Okay. Macam mana dia akan buat? Okay, macam mana mana? sih? Daripada serbuk kah ataupun dari biji koko macam mana ni? Itulah kamu kena pergi masa tu pandai kan. puan. Kita pun join. Okay, dia macam ni. Kau Unduk Ngadau macam. Actually I want to ask sebelum kita pergi yang situ. Itu untuk Unduk Ngadau saja ataupun orang lain pun Unduk boleh Ngadau join? saja pakai. Orang lain ada juga, ada, tapi Pak. kita Kategori lebih lain. kepada kita bukan pertandingan, itu kita ada do it yourself lah. Oh, DIY. Okay. Dia bukanlah yang kita ada pertandingan ada yang Ya. hadiah yang ni, tapi ini lain, ini segmen yang Puan itu si istimewa. Kenny dia tidak mau ikut tu. ya. Tiada hadiah. Kenny boleh ikut untuk yang bengkel coklat kita Ah, lah. ya, 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 Kita ya. ada Okay. do it yourself, so you buat sendiri. Okay. Fikir So, boleh very join senang. dengan UN. Oh itu saya mau. Tapi kalau saya akan bagi peluang buat coklat, saya mau buat coklat boso. I mean something new lah, innovative. Ya lah. Is it possible? No lah, don't ask me. Actually It is. dalam kita punya pertandingan coklat buatan tangan No di way. antara student dengan professional, dia orang kena create the innovation. Nah, It can innovation. be coklat bambangan. Nah. Dia orang itu Ya. dia orang punya one of ketawa. kategori untuk pemarkahan. Nah. Oh. Apa innovation dia? Lagilah dia memang untuk berorientasikan Sabahan. Ya, ya. Lagilah mungkin ada markah yang tinggi. Itu dia. Kita sudah bagi idea di sini. Mendengar kamu? Mendengar kamu buat coklat untuk finalis semua. Saya tunggu. Kamu kena inovasi kamu tinggi. Jadi kamu boleh fikirlah macam mana coklat udang kah kan or something. Dark chocolate to how? Oi, that's good. Good idea. Jangan bawa dia masuk. Jangan orang sakit perut sudahlah. Iyalah. Tapi tidak. Tidak mungkin lah. Ya, jangan berlebihan lah. Wait, just now yang bengkel So kan? macam mana macam mana How? kita punya konsep lah. Yes. Betul saya tahu. Bila Unduk Ngadau tu dia tu amatur, dia tak tahu apa-apa, langsung tidak tahu apa-apa. Okay. So macam mana dia nak buat coklat kan? Kali bapa dia ada 2 hektar 2 hektar 60,000 satu bulan. Wow. Ya 2 tan kan? 60. Kita Biasa akan bagi chef kita, Okay. chef daripada Lembaga Koko, Alright. dia akan buat demo dulu lah. Okay. Oh. So, dia akan buat demo dulu Okay. macam mana cara Okay. sampailah buat coklat or whatever. Bila dia I see. sudah persembahkan dia punya cara pembuatan coklat yang kosong dan juga berinti tu, then sudah diorang tahu semua ada soalan, semua pun sudah yakin bersedia untuk bertanding, barulah kita akan mulakan pertandingan. Okay. Very ini bukan kali pertama kita buat. Dengan public kita pun Banyak kali pernah sudah. buat banyak kali sudah, tapi untuk UN ni first time. First time. Kan? Puan 24 yang berapa hari bulan yang ada UN ni? Mesti mau kasih tahu. Kalau silap-silap saya registration untuk Unduk Ngadau punya finalis ni 26. Jadi Okay. diorang bertanding 27. Jangan lupa Nah, 27 kamu datang ramai-ramai. Meet and greet. Yes. Sekali 27 yang paling banyak orang. Ya. Ya. Kita is finale. Finale ngapa tu? Semua Jadi, datang. kamu kasih ramai-ramai lah beberapa hari itu juga. Betul lah. Mesti. Bengkel-bengkel semua ada hands on. Okay. Yeah. Alright.
Okey. Cabutan tiket bertuah. Walaupun Datuk Ramli bilang jangan nanti kasih tahu kami lah lepas. Macam mana gak tu? Macam Macam mana mau ikut? Macam mana mau ikut dan mungkin tak boleh kasih tahu hadiah dia. Yalah. Tapi mungkin jumlahnya boleh dikasih tahu mungkin boleh. Coba sila puan. Okay. So kita punya untuk pengunjung kita lah nak attract, bukan saja untuk pengunjung tetapi kita nak bantu kita punya exhibit tu boost dia punya sales lah. So dia memang ada syarat-syarat dia lah. Kan, syarat-syarat dia. So tapi hadiah kita tu setimpal dengan apa yang dia orang beli lah kan. Paling rendah kita punya hadiah pun 200. Okey. Hadiah paling rendah 200. Tinggi sudah tu. 200 banyak. Dan keseluruhan hadiah kita I think total dalam nearly 100k. Holy And thanks to our rakan kolaborasi lah. Kita punya rakan strategi ke whatever. Boleh kasih tahu yang nombor 1 tu berapakah nilai dia? Jangan dulu. Jangan dulu. Kita nanti minggu depan lah. Minggu depan kita kalau punya mau episode. tahu pergi ni dulu SICC. Belilah sebanyak mungkin. Barulah you berpeluang untuk dapat hadiah utama tu. Itu requirement dia. 100k gumuk dia lah. Gumuk lah. Gumuk mati lah. Okey. Sekali lagi kita mau ingat kamu semua, kamu datang sepanjang 24 sampai 27 ni lah basically, dan kalau kamu mau pergi yang Tengok Uduk Ngadau ni buat coklat, dorang datang pergi 27 hari bulan. Betul? 27 hari bulan. Dan untuk yang lain tu macam ada workshop yang berlaku. Ada everyday kita ada workshop. Setiap hari kita ada workshop. Selepas kita memang ada satu khas untuk orang kata edu tour. Sebab MICF ni kita tampilkan bukan saja untuk pameran jualan promosi whatever. We want to educate people the goodness about cocoa lah. And then what is sejarah about cocoa. So kita ada satu tempat kita namakan dia Cocoa Knowledge Hub. So orang ramai boleh berkunjung. So diorang akan tahu sejarahnya cocoa. Selepas dia tahu kegunaan cocoa, how is the process, sampailah main games. Lepas tu kita akan bawa ke bengkel di cocoa competition, dia akan buat cocoa. So maksudnya daripada teori and practical dia buat semua. So dia boleh bawa semua starter kit tu balik rumah. And then dan kita harapkan dia ni akan orang kata mendaftar sebagai kita punya usahawan. Why not? Puan, saya mau tanya, tadi ada cerita pasal edu knowledge and everything, ada untuk edu tour. Adakah exhibition ataupun fair ini di bagian exhibition ni, adakah dia kids friendly? Kids friendly. Betul? Yes. Kids, everybody love chocolate. Of course kids love chocolate. Kan? Dia ada the biggest influencer to everybody. Of course. Dari kita kecil-kecil pun kita minum minuman koko kan. So nak chocolate or whatever, even give Mother's Day tomorrow. So semua pun nak give everything. Nak hadiahkan Mother's Day pun. Happy Mother's Day. So kalau dia mau buat coklat, dia boleh buat juga. Kita boleh boleh. Yes, boleh. Dia akan orang kata kita akan bawa, kalau dia kids tu dah 5 tahun ataupun 6 tahun, dia akan bersama-sama dengan parents dia lah. Kita akan bawa. So memang itu family punya jugalah DIY. Not only for individual, tapi kita bawa dia as a family. So bonding is there. Through chocolate. Macam tu lah. It can be a family activity 24 to 27. Boleh saya bawa anak saya ni pergi. Betul. Mandi coklat dia. Betul. Coklat kan adalah satu kasih sayang. Betul. Bila kita bagi coklat, melt lah kan semua ni kan. Betul juga. Punchline. Thank you so much, Puan. Kita akan kembali bawa Puan nanti minggu hadapan. Okay, Puan? Boleh? Kita cerita lagi kali ni yang lebih mendalam apa yang berlaku di exhibition ataupun di Malaysian International Cocoa Fair 2025 ni. Saya akan bertanya tentang the participants ataupun the exhibitors juga sebab sedikit. Ada yang saya mau tanya. Jadi untuk kamu ramai-ramai, bolehlah kamu datang di SICC pada 24 dan 27. Dia orang punya promotion, I tell you saya tak boleh sebutin tapi memang sangat-sangat awesome. Why? Because saya sudah nampak all the bunting sudah up. Saya jalan tengok dia LED board sudah keluar. Saya tengok FYP tak keluar balik-balik ni koko kan. Semua. It's one of the biggest yang saya bagi saya, dia memang mau panggil kamu semua datang. Kita semua datang ramai-ramai, apalagi dia berlaku di Sabah. Di Sabah, di tempat kita, kelahiran kita, dan kita berdekatan ni sila datang ke Malaysian International Cocoa Fair Festival. Yes, dark chocolate to how. Tu saya semua cakap. Dan ke mana-mana, kita akan kembali dengan guest-guest kita sebentar lagi. See ya. Welcome to Malaysian International Cocoa Fair 2025.
Jadi podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh The Cocoa Fair ataupun Malaysian International Cocoa Fair 2025 yang akan berlangsung pada 24 hingga 27 Mei di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Ya, event ini akan menghimpunkan peladang, usahawan dan pakar-pakar industri koko dari seluruh negara. Betul. Ianya memang satu peluang yang baik untuk mengenali produk tempatan, teknologi baru dan rangkaian dengan komuniti dalam industri koko. Untuk maklumat lanjut, bolehlah terus ke Malaysian International Cocoa Fair 2025 di Facebook dan juga Instagram hari ini. Malaysian International Cocoa Fair 2025 where passion, innovation and opportunity meets. Bersama kembali dengan baju yang sama juga kami di minggu seterusnya. Don't say brown. Don't say brown, say chocolate. Betul. Yes. Kita bersama dengan Datuk Ramli Kasin, iaitu Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia. Selamat kembali ke studio, Datuk. Terima kasih kerana menjemput sekali lagi. Ya, baju pakai Datuk, baju yang sama, Datuk. Itulah kegemaran kita di bulan Kamatan ni. Betul, Kamatan. Bercakap dengan Kamatan, Datuk, boleh ceritakan sikit macam ada penglibatan Kamatan nanti kan pada masa itu? Ya, sekarang ini pun memang kami terlibat sebab Kamatan ini bukan saja tentang padi, tapi juga sebagai tanaman yang lain. Okay. So all about harvesting. Yes. Wow. The harvesting mean what is your yield? Okay. How you take care the farm. Okay. So bila kita bercerita tentang itu sama juga dengan koko. Betul. So itu yang bila kita ikut pameran-pameran, kita buat penerangan dan sebagainya di beberapa daerah kita ikut bersama Tembunan baru-baru ini, Ranau pun kita ikut. Saya ingat di daerah pedalaman yang lain pun kita ikut. Jadi kita secara tidak langsung kita menggalakkan sebenarnya petani to motivate them to produce more on cocoa punya production. I see. So banyak yang tertarik jugalah. Bagi yang baru berjinak dengan cocoa pun, doang datang dan tanya tentang perkara itu. Dan alhamdulillah kita dapat share the information, share the knowledge yang kita ada. Wow. Nice. Saya mau cerita pasal komoditi Koko. Koko ni. Meaning to say, kalau dia dikategorikan sebagai komoditi, the fluctuations of prices are so fluid. Correct. So how do you see the fluctuations of pricing dari segi koko ni dalam probably 5 to 10 years, Datuk? What do you think? Are they gonna stick there atau turun ataupun akan meningkat? Ataupun tidak boleh nampak projection dia. Ya. Kalau kita melihat dari segi fundamental ya, ataupun asas basic dia adalah disebabkan oleh supply and demand. Tetapi sebagai contohnya, kenapa dia kurang supply? Kurang supply because of a lot of things. Factor dia, the climate change, kemudian the global warming, and then serangan penyakit dan perosak. Dan juga penggunaan persaingan kegunaan tanah itu sendiri. Sebab ada tanah yang sedia ada, contohnya di Afrika, digunakan dalam bentuk yang lain seperti pelombongan, tanaman lain dan sebagainya. So itu yang menyebabkan dia berlaku penurunan. Tapi dalam masa yang sama, kegemaran ataupun minat untuk makan coklat itu semakin bertambah. Sebab disebabkan oleh apa? Oleh penduduk yang semakin bertambah. Dan kesedaran bahawa koko ini adalah satu bukan saja makanan, tetapi juga sebagai lambang kepada khasiat yang diberikan bila kita makan koko tersebut. Datuk, saya mau komen, saya mau baca satu komen. Dia ada komen di posting kita lah. Dia bilang ini dia I am Chef Joe. Chef Joe ni adalah Master Chef Malaysia. So dia ada komen, dia ada lebih I think more than 12k followers on Instagram. Master dia Chef memang itu mari saya baca. Silakan. Koko berasal dari tanah Mesoamerika purba seperti Mexico dan Amerika Tengah, which is Datuk sudah mention hari itu, dan dianggap sebagai makanan para dewa oleh tamadun seperti Maya, the Mayans and the Aztec. Mereka menggunakan biji koko bukan saja sebagai minuman berkhasiat dan simbolik dalam upacara keagamaan, tetapi juga sebagai mata wang yang bernilai tinggi. Mata wang? Yes, that's why commodity. Alright. So mana sebenarnya? Minuman koko asli mereka tidak manis seperti coklat moden, tetapi disediakan dengan rempah seperti cili, vanila dan juga jagung. So koko adalah hadiah semula jadi yang penuh sejarah, nilai rohani dan penghubung budaya.
So dia lambang bahawa sesuatu yang pahit asalnya boleh menjadi nikmat yang dihargai seluruh dunia. Deep. Oh, deep kan? Yeah. Sangat deep. Ya. Joe ni memang somebody yang memang tahu tentang Coco lah. So saya komen, kami punya admin komen, wow, info terbaik chef. Lepas tu dia komen balik, dia bilang saya penggemar koko dan coklat, mesti sentiasa ada dalam simpanan, dia cakap. Kena panggil lah sekejap, lembaga kau panggil ni suruh turun datang sini 4 hari. So talking about that, that's why dulu dia adalah digunakan sebagai mata wang, sistem barter dan sebagainya lah. Wow, amazing. Ya, betul. Sebab dulu ni koko ni memang bukan senang didapati. Dia hanya ada, itu yang saya katakan awal dulu, berasal daripada hutan Amazon pada awal dulu. Dan orang pun tidak tahu macam mana menanam. Hanya dia discover oleh penjajah yang melalui pengembara dan membawa kepada bentuk penggunaan tersebut dalam bentuk perubatan penyakit, medicinal herbs di sana lah pada ketika itu. So that's why hanya orang-orang yang berada saja ataupun bayan ataupun elites pada ketika itu. Tapi sekarang siapa-siapa boleh. Siapa-siapa boleh. Mana saja kan. Bukan buang tu biji, buang tu biji. Hisap tu isi, tu biji buang kan. Depan kami ada ni koko, kamu boleh tengok, kita pakai that camera. So ini adalah physical koko sebenarnya yang kami minta bawakan di studio ni supaya semua boleh nampak. Datuk, adakah ini saiz yang biasa ataupun kita boleh kasih timbak lagi, kasih besar lagi saiz ni Datuk? Kalau kita bagi pembajaan. Kalau kita melihat ni dia macam bola rugby ni kan. Ya betul. Kalau tidak rugby pun boleh juga kita main. Macam papaya pun ada juga. So biasanya dia saiznya lebih kurang beginilah. Baik. Tapi dia juga bergantung kepada klon yang ada. Ada juga klon yang besar. Tetapi mungkin ada juga yang mempunyai kulitnya yang tebal. Tapi isi dia isi dia lebih kurang sama. Tapi kelebihan dia yang tebal ni bila giuk ataupun ulat itu masuk, susah mana sudah ni ada juga kelebihan dia. Ada kelebihan dah. Begitu. Jadi masuk tidak jumpa ni. Keluar baliklah. Makan tu durian. Jadi ini apa jenis ni koko ni? Ini PBC 123 yang saya nampak ini kita bawa ni kan. Datuk tinggal pun tahu. Boleh nampak. Datuk kasih nama itu. Dia memang ada nama klon dia. PBC 123. Yes. Dia ada setiap bentuk tu ada dia punya akan melambangkan dia punya nama. Baik. Macam juga muka kita ni kan. Sekarang ada AI kan. Betul. Tengok saja. Ini Datuk Ramli ni. Dia hari tu masuk di TV masak coklat. So ini sebenarnya bergantung kepada klon yang ada. So pelbagai jenis klon yang ada. Macam mana dia tu? Apa klon? Maksudnya kahwin ke atau macam mana? Klon ni adalah satu bahan tanaman yang telah pun melalui beberapa fasa penyelidikan. R&D dengan menggunakan pelbagai tes dan sebagainya. Scientific measurement correct. Dan akhirnya dia menjadi satu bahan tanaman yang stabil. Kita tidak boleh rilis dia itu selagi dia tidak stable. Kadang-kadang ada juga yang buat tidak menjadi. Ada juga yang sudah tanam 2-3 tahun sudah tiba-tiba tumbang pula dia. Tengok dia punya akar pula tidak bagus. Begitu. Ada juga yang keadaan-keadaan begitu. So dia melalui fasa penyelidikan yang agak lama juga lah. Maybe dalam 10 years or more than that baru kita boleh dapat the best clone yang ada. So that's why clone yang kita ada 52 clone yang ada yang komersial punya. Wow. Ini international atau yang R&D Datuk ni daripada R&D yang kita ada di Malaysia. Wow, amazing. Di Malaysia. Amazing. But of course ada juga yang di tempat-tempat lain. But this is our recommended clone yang sepatutnya dibuat. So siapa-siapa yang berminat boleh juga pergi ke kita punya pusat-pusat R&D yang ada di Bagandatu, ada di Jengka, ada di Tawau di sini. Sini pun ada juga di KKIP. Pernah kita ada juga di sini. Datuk, saya mau tanya. Datuk, dia begitu banyak jenis klon. Adakah dia macam khas untuk contohnya lah Tawau tanam klon jenis begini, Kota Merudu begini. Ada yang dia punya klasifikasi dia macam gitu kah? Basically mana-mana pun boleh tanam, tetapi kalau kita mau di productivity yang lebih baik dari segi penjagaan PND yang lebih rapi,
kita mencadangkan beberapa klon yang sesuai untuk satu tempat tersebut lah. So kita cadangkan begitu dan dia akan tanam. Tengok tanah dia macam mana, ikuti kesesuaian tu geografi, soil dan sebagainya lah. The climate, the soil. Wow. So itu yang kita nasihatkan kepada kita punya penanam kita. Dalam banyak klon. Kira klon apa yang Datuk yang paling kira memberikan yang terbaik lah. Ataupun semua ni 50 tu ada memang terbaik masing-masing. Memang ada kelebihan dan kekurangan dia. Tapi kita ada sendiri yang kita punya klon beberapa klon yang ada yang telah kita adakan daripada kita punya sendiri. Dan juga yang sedia ada. So memang kita menyenaraikan beberapa klon tersebut yang terbaik. Dan sekiranya ingin berminat juga boleh refer di web yang kita ada. Web pun ada website ataupun type what is the best clone yang sesuai ditanam di Malaysia. ChatGPT. One of it kan. Sebab saya terfikir kalau macam contohnya lah saya ada tanah di contohnya lah Kampung Mengaris di Kota Meredu. Betul-betul dia ada tanah satu. Dia tanya-tanya sudah tanam kokok kan dia bilang. Saya bilang tak boleh. Saya tanam dulu baru boleh. Indah tu kawasan dia macam campur batu dengan tanah kerikil sikit lah. Sebab dia quarry nearby kan. So saya berfikir lah mungkin ada spesifik klon yang boleh hinggap di sana. Sebab ada 12 ikar betul di sana. 12 ikar. Lebih kurang berapa banyak. So Datuk kalau pasal tanah tadi adakah dia sesuai macam ni kalau macam tanah saya berbukit-bukit contoh kan betul. Ataupun tanah yang landai lebih sesuai atau macam mana penanaman yang kawasan tanah geografi yang sesuai ni Datuk? Ada altitude yang kalau kita ambil yang paling tinggi di Sabah ni lah kan. Sabah di kawasan Ranau lah. So kalau di kawasan Kundasang contohnya, bukan Kundasang itu. Kita tanam, dia boleh tumbuh juga. Dia boleh tumbuh juga, tapi dia punya buah tu ada tapi kecil sikit lah. Dia jadi kecil. Kesejukan. Seriously? Sejuk. Kau sejuk kan tak kalau bisa sejuk kan? Sejuk. Kalau gitu dia mau pakai yang satu klon yang tebal tu sebab dia dah sejuk lah kan. Tapi dia memang ada pengaruh climate tu lah. Sejuk dia ataupun kadang-kadang bila high altitude tu dia punya pressure tu agak tinggi sedikit ya. Datuk banyak soalan kan. Interesting bah. Yang 1 tan tu Datuk termasuk kulit kang biji saja. Okey, di dalam ini boleh buka kan ya? Buah kah? Buah antak di simin buka. Macam mana tu buka? Cuba saya buka kalau boleh. Ini masak sudah kan ya? Masak. Datuk betul Datuk. Buah. 30 lebih. Okey. Boleh nampak? Okey, tu kamera tu Datuk. Ya. That kamera. Okey. This is inilah kami hisap dulu kan. Biji dia kami buang. Wow, ini macam kualiti Datuk besar-besar. Yes, this is very good. Yang ini kita boleh buat jus yang putih-putih ni. Kita proses dia boleh menjadi jus koko. Jus koko maksud dia bukan warna coklat lah. Dia macam kelapa. Macam kelapa? Macam kelapa. Wow. Dia punya warna macam kelapa. Amazing. Tapi kesedapan dia 10 kali yang kelapa punya tu. Okey. Lebih sedap. So dia agak manis, agak masam-masam sikit macam pelam lah orang bilang. Khasiat dia macam mana lebih bagus? Yang biji dia atau yang jus tu tadi? Dua-dua pun ada khasiat dia masing-masing. Sebab kalau yang ini lebih kepada vitamin C dan pelbagai lagi. Ini terpaksa kita isap-isap ni kan sebab Datuk sudah buka. Boleh. Macam sayang lah. Boleh try. Boleh. Try lah tapi saya. Kamu try? Okay. For real. So on live TV. Why not, right? Why not, man? Try. Just pick one lah. Just pick one lah. Jangan kau buat macam langsat sudahlah. Okay kan. So apa rasa dia? Kau pernah rasa koko kah sebelum ni? I never. This is my first time for real. You should. Alright. Ini kami buat sweet and sour. Sweet and sour. Yes. Very nice. Jangan telan lah. Biji tu kita mau timbang 1 tan. Nanti tumbuh di perut nanti. Alamak itu zaman dulu-dulu punya cerita tu. Okay. So where do I put this now? Kan ada tisu. No, it's okay. I'll just put there. Okay. Boleh bah? Put there down there. Alright. Okay. Next one. This one. So this one kita perlu proses dia. Kita proses dia, kita peram dia dulu. Tapi kalau boleh lah kita ambil yang mucilage tu.
And then kita proses untuk menjadi minuman tadi tu, jus tadi. Jus kan? Jadi guna semua dah, jangan buang sayang kan. Boleh guna. Then dia punya biji koko itu kita peram dulu. Peram for 5 years. 5 years. 5 days. Lama dapat 30,000. 5 hari saja. So 5 hari, 5 days. So kita akan every day itu kita turn. Jemur kah atau macam mana? Belum lagi. Belum lagi. Kita peram dulu. Pakai apa? Ada pakai something. Kalau boleh dia ada kotak, ada ukuran dia tinggi dalam 1,5 kaki, lebar 1,5 kaki pun okey sudah. Buat kotak dalam guna kayu. Box. Kayu. Ya. Okey. Biasanya orang buat bertangga lah. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. So first day dia akan buat sini. Second day dia buka di sini, dia akan turunkan dia punya biji yang tengah diperam itu. Dan third day ataupun fourth day dia akan terus ke sini. Begitu. After that baru kita keringkan. So pengeringan dia ada dua. Sama ada kita buat secara tiruan, pengeringan tiruan atau modern lights lah. Yes. Ataupun kita jemur di matahari macam jemur padi pun okey. So for tapi jangan ada anjing lah kan Datuk. Kalau boleh jangan ada anjing. Nanti lain biji yang kita ambil. Dia ada perbezaan enggak in terms of taste kalau macam dia fake lighting dengan matahari? Matahari yang biasanya orang bilang original semula jadi. I see. Tetapi ada juga yang menggunakan dia letak di para-para yang dibuat daripada bambu ataupun kayu-kayu yang tertentu. So biasanya ini akan menghasilkan satu biji koko yang premium, yang mempunyai flavor yang memang different lah. So after that barulah itu boleh dinamakan, kita jual 1 kilo RM30. Coating. Itu yang satu tan tu. Jadi ni kulit dah ikut. Kulit tidak ikut, tapi sebenarnya kulit ini pun kita buat kajian tentang kulit ini. Kita boleh buat baja, ataupun kita boleh buat cakol untuk kegunaan pembajaan dan sebagainya. Ini dia punya kulit. Yes. Boleh juga guna di Malaysian International Cocoa Fair nanti untuk yang pertandingan fashion tu. Ada kan fashion? Ya. Tutup lah mana-mana. Yalah kan, daripada tu kan, kreativiti masing-masing lah. Yes. Absolutely. Wow. Okey Datuk, kita akan berehat. Kita akan kembali ke the third part nanti. Kita cerita lebih kepada global. Dari tadi global scale, tapi kita cerita it's interesting, sangat-sangat interesting. Jadi sekali lagi kita ingin war-warkan kepada anda 24 dan 27 hari bulan, tidak lama lagi sebenarnya, Mei ini. Datanglah kamu ramai-ramai, bawa family semua datang di SICC, yang mana kita himpunkan the best out of the best all over the world, tertumpu di kota Kinabalu Sabah ini, di negeri yang tercinta kita Sabah ini. Yang mana banyak program yang berlaku. Kita ada exhibitors daripada all over the world, daripada semenanjung Malaysia pun ada, daripada seluruh negeri ada. Dan juga kita himpunkan juga program-program tertentu, dan juga orang bilang ada beberapa program kan, ada dinner, ada conference, ada dibahagi kepada 2 conference ni, pemain-pemain yang industri. Bagi saya cukup complete. Jadi ramai-ramai datang. Betul. Yes. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, pergi mana Ken? Untuk maklumat lebih lanjut, ikuti Malaysian International Cocoa Fair 2025 di Facebook dan Instagram hari ini, dan juga di website diorang. Carry on. Yes. So Malaysian International Cocoa Fair 2025, where passion, innovation and opportunity meets. Yep. Don't say brown, say chocolate.